Kita bila kena terawih, kita rasa macam berat. Bila dah nak habis terawih dah pergi, kita rasa macam rugi, macam rindu rasa. Tak dapat jumpa lagi ke tidak tahun depan. Tapi bila time terawih, kita rasa berat. Inilah satu-satu salat sunnah yang digalakkan berjamaah. Ada orang salah pendapat, salah pandangan. Dia sangka, dia bilang lebih sembahyang di rumah lebih afdal dari sembahyang berjemaah. Subhanallah. Sembahyang di rumah ialah beban lebih baik sembahyang di rumah, tapi ada peluang ini digalakkan berjemaah hanya setahun sebulan saja, dan inilah sembahyang sunat yang sangat-sangat digalakkan berjemaah, dan ganjaran di tiap-tiap malam itu luar biasa. Maka rebutlah peluang. Selagi ada harapan, selagi Tuhan izinkan, selagi Tuhan beri kesihatan, selagi Tuhan beri masa lapang, jangan lepasin peluang walau di mana saja, ya, kerana wallahu alam, sama ada kita dapat bertemu lagi tahun depan atau tidak, kita pun tak tahu. Subhanallah. Jadi selagi ada Allah Ta'ala beri peluang, maka Allah masih sayang kita, masih kesiankan kita, masih nak tolong kita. Tolong apa? Nak hapuskan dosa kita, hapuskan kesalahan kita. Kita ni jahil, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak lalai. Dengan Tuhan izinkan kita dapat hadir di majlis-majlis seperti ini, itu tanda Allah masih sayang kita, Allah masih pandang kita, Allah masih nak tolong kita, Allah masih nak selamatkan kita. Ya, dengan demikianlah kita dapat selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah, ya. Baik sangka terhadap Allah. Baik, malam ini siapa yang sembahyang tarawih akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aman, sentosa dari sebarang kejahatan dan keburukan. Ya, yaumul kiamat itu sangat-sangat berat. Kesusahan di dunia ini, kesusahan yang kita hadapi dalam melakukan ibadah, melakukan salat, berzikir, tarawih, sedekah, zakat dan sebagainya, kita rasa berat. Tapi beratnya di yaumil kiamat itu beribu-ribu kali ganda lipatnya. Susahnya di sana itu luar biasa. Tak ada seperti yang kita hadapi di dunia ini, hanya sekecil saja yang kita hadapan susah. Kadang susah. Nak ibadah ni bukan senang. Nak bersih diri, nak angkat wudu, nak istinja yang bersih, segala-galanya bersih, pakaian bersih, tempat bersih, dan kalau boleh nak khusyuk terhadap Allah, bukan senang, susah. Apatah lagi subuh. Subhanallah, subuh lagi berat. Padahal subuh itu ganjaran dia. Subhanallah, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam sebuah hadis, Sayyidina Aisyah sebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Batu orang yang apa tu, yang umur dah meningkat sebab kalau boleh 2 rakaat subuh jangan lepas. Jangan sekali-sekali lepas. Sehingga para ulama mengatakan kalau orang yang lazim, yang istiqamah dalam melakukan 2 rakaat salat subuh, iaitu qabliyah subuh, sunat subuh, seandainya pada hari itu dia tertinggal, dia tertidur atau dia terlambat, dia dibenarkan qada jauh betul 2 rakaat salat subuh itu, iaitu rakaatain, iaitu 2 rakaat sunat. Dia dibenarkan qada kerana ganjaran dia, kata Sayyidatina Aisyah, khairun minad dunya wa ma fiha. Dia itu terlebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau nak tahu orang yang paling kaya dalam alam ini, dalam dunia ini, orang yang paling kaya ialah orang yang sembahyang 2 rakaat qabliyah subuh. Berarti dia telah mempunyai segala dunia dan segala isinya, itu terlebih baik daripada dia. Subhanallah. Tapi tidakkah ia berat? Berat bagi sesiapa pun sekalipun. Tapi kita kena lawan. Untuk nak melakukan ibadah, kita kena lawan. Saya dah bilang berapa kali, syaitan tidak pernah akan putus asa untuk menjerumuskan kita dalam neraka. Dia tidak akan putus asa sampai yaumil kiamah. Jadi kita pun tak boleh putus asa untuk usaha sedaya upaya untuk lakukan sebaik-baiknya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Allah minta tolonglah kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan dengan salat.
Ya, sayang salat jangan kita tinggalkan, jangan kita lalaikan. Inilah satu-satu harapan kita di yaumil kiamah selain syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang tidak jaga salat, tidak pedulikan salat, tidak mau salat, maka Nabi pun tidak akan dapat menjamin untuk menolong dia. Kerana salat ini diterangkan dalam Al-Quranul Karim, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar wa lazikrullahi akbar. Sesungguhnya salat kamu itu yang kamu dirikan satu hari 5 waktu dapat menjauhkan kamu dari perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang tidak diingini, perkara-perkara yang dihasut oleh syaitan, laknatullah. Salat ini ibaratnya seperti akar dia baru ditumbuh akar, baru dia batang tu baru tumbuh dahan-dahan dia, barulah datang dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia haji dia. Jika tidak ada ini, maka tidak ada segala-galanya. Maka tu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, bainal abdi mir rabbi as-salah, perhubungan seorang hamba dengan Tuhannya, perhubungan kita dengan Allah Ta'ala ialah Allahu Akbar. Perhubungan berarti masih ada berhubung dengan Allah, masih ada kontak dengan Allah. Jika orang tidak ada salat, maka hubungannya dengan Allah Ta'ala putus sekali, putus. Jadi hubungan dia dengan syaitan, la'natullah, maka dia akan terjerumus dalam neraka sa'ir bersama-sama dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ketahuilah bahawa syaitan itu adalah musuh kamu, maka hendaklah kamu jadikan dia sebagai musuh. Tak boleh tolak ansur, tak boleh bawa bincang dengan dia. Kenapa? Kerana dia menyeru semua pengikut-pengikut dia, siapa saja yang ikut dia, masuk dalam neraka sa'ir bersama-sama dengan dia. Dia dah tahu bahawa dia tidak akan dapat pengampunan Allah, dan dia sudah tahu bahawa dia akan kekal dalam neraka sa'ir selama-lamanya. Tapi dia cuba sedaya upaya untuk menarik sebanyak umat daripada Nabi Adam AS sampai junjungan besar kita Rasulullah SAW supaya masuk dalam neraka sa'ir bersama-sama dengan dia. Puas ibaratnya hati dia, memang aku kena azab tapi aku dapat tarik banyak sekali orang. Maka yang paling penting ibadah, tidak ada ibadah yang lebih penting daripada salat 5 waktu, barulah datang yang lain-lain. Kalau antum fikirkan, pernah tak kita fikirkan, kalau tentang ibadah puasa cukup dengan turun ayat Al-Quran, ibadah zakat cukup Al-Quran turun, ibadah puasa pergi haji atau sedekah atau apa sih, semua dengan turun wahyu dari melalui Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. Tetapi hukum salat tidak turun ayat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang naik ke langit, 7 lapis langit, menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rafah. Di sana bertemu Allah Ta'ala, hanya menerima perintah salat. Ibaratnya kiasnya ya, kita ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama, kias. Ya, kias ini sangat penting. Ibaratnya perintah salat ini, ibaratnya Allah Ta'ala perintahkan pada Rasulullah, dan untuk kita, iaitu ibaratnya diberi perintah itu by hand carry. Tak ada melalui DHL ke, melalui Grab ke, melalui apa semua, tak ada. Hand carry ibaratnya Allah Ta'ala beri. 5 waktu salat. Subhanallah. Dan maha suci Allah, maha kaya Allah, maha bijaksana Allah. Allah mulakan perintah salat itu 50 waktu. Bayangkan, siapa yang sanggup buat 50 waktu? 5 waktu je kita dah meninggal dah. Dah sengit dah jalan dah. Lagi subuh lah. 5 minit. Nak 5 minit. Tunggulah 5 minit. Alam dah bunyi per 5 minit. 5 minit jadi 5 jam baru kita sadar. Subhanallah. Ajib betul. Ya. Jadi perintah salat ni diundang Rasulullah naik ke hadran, ke Sidratul Muntaha, Rafah, bertemu Allah Ta'ala daripada 5 waktu sampai turun 5 waktu. Subhanallah. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan 50 waktu? Apakah Allah Ta'ala tak boleh terus langsung berkata dengan Rasulullah, nah ini perintah 5 waktu untuk umat, untuk kau dan umat kau? Tak boleh ke? Boleh.
Tapi kenapa Allah Ta'ala perintahkan 50 waktu dulu? Kerana Allah Ta'ala nak beri kita pahala sebanyak 50 waktu. Sebagaimana janji Allah, Allah tentukan 50 waktu, kemudian merayu Rasulullah dengan apa tu? Dengan nasihat daripada Nabi Musa AS, umat engkau tak mampu nak buat 50 waktu. Naik engkau minta tolong pada Allah, minta turun sampai 5 waktu. Rasulullah naik turun. Itu sebenarnya, kata guru saya almarhum Sidi Haji Rashid, ada satu hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa Nabi Musa suruh Rasulullah naik jumpa Allah, belakang turun, naik turun sampai kepada 5 waktu? Itu kerana Allah Subhanahu, bila Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala, itu cahaya Allah Ta'ala tu, nur Allah Ta'ala tu sudah menampal ke wajah Rasulullah SAW. Ibaratnya kita jalan masuk pergi kedai bikin besi, kita masuk, kita tak buat besi tak apa, kita masuk je, kita keluar baju semua bawa besi. Orang yang pergi pasar Gelang, subhanallah, pergi pasar Gelang, keluar badan pun tak bau ikan, tak bau daging, maka itu saya paling suka pergi pasar, tapi tunggu kat kamar, tak pernah saya masuk. Pasal tak ada, nanti keluar bau ikan, bau daging, bau macam-macam. Jadi orang yang masuk kedai minyak wangi, dia tak beli, tapi dia pergi, dah bau wangi kat dalam, dia keluar, baju dia semua bau wangi. Begitulah Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Ta'ala, cahaya Allah Ta'ala tu menampal di wajah Rasulullah SAW. Maka itu Nabi Musa AS suka menatap wajah Rasulullah saat itu, kerana luar biasa dia cantik, dia hebat, dia cahaya luar biasa, subhanallah. Jadi akhirnya sudah sampai 5 waktu. Itu pun Nabi Musa AS suruh Rasulullah naik lagi. Dia bilang, umat kau tak mampu 5 waktu, naik minta tolong kepada Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah dah malu. Daripada 50 waktu turun sampai 5, nak naik lagi. Sayang Rasulullah tak naik. Kalau Rasulullah naik, kita dapat 1 waktu. Sayang Rasulullah tak naik, apa nak buat. Tapi 5 waktu yang kita lakukan, Allah Ta'ala beri 50 waktu punya pahala. Kerana itu janji Allah. Jadi 1 waktu yang kita sembahyang, Zuhur 10 kali lipat ganda, Asar 10 kali, Maghrib 10 kali, Isyak 10 kali, Subuh 10 kali, semua berlipat kali ganda. Subhanallah. Jika kita tidak ada salat, maka tidak ada artinya. Tak ada artinya hidup ini, tak ada gunanya. Orang yang tidak salat, doa dia pun tidak didengar oleh Allah. Padahal Allah maha mendengar. Ibaratnya doa dia ada dinding yang menghalang. Macam mana nak minta tolongan Allah kalau tidak ada salat? Dan inilah hukum salatlah. Salatlah yang pertama akan disoal nanti di yaumil kiamah. Sebelum kita gerak satu kaki, kita langkah satu kaki, akan ditanya tentang salat. Bagaimana kita jaga salat kita. Kalau kita boleh, yang penting 5 waktu kita cuba jaga. Orang yang kena hadis, orang yang sembahyang awal waktu, dia mendapat keridaan Allah. Orang yang sembahyang pertengahan waktu, dia mendapat rahmat Allah. Orang yang sembahyang akhir waktu, dia mendapat pengampunan Allah. Tapi jangan dengan sengaja. Maka jagalah selain 5 waktu ni, kalau boleh hari-hari ada berapa perkara yang sunat, sembahyang sunat yang jangan, kalau boleh kita jangan tinggalkan, seperti sembahyang sunat taubat. Selepas sembahyang ba'dal isya, sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Pasal manalah tahu, mungkin besok kita tidur malam ni, besok tak bangun lagi. Amalkan, istiqamah dengan dia. Jadi berarti tiap-tiap malam kita bertaubat pada Allah. Kemudian apa? Sembahyang duha. Sembahyang duha kalau boleh jangan kita tinggalkan, sekurang-kurang 2 rakaat. Kalau dalam Syama'il Muhammadiyah di kitab, Rasulullah suka buat duha 4 rakaat. 2 rakaat. Dan satu lagi yang sangat-sangat penting, sembahyang witir. Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Dapat 1 rakaat pun jadi. Kalau dapat 3, alhamdulillah. 3 lebih afdal. Tapi kalau tidak, 1 rakaat saja. Saya kerana terlalu rajin sangat, saya buat 1 rakaat. Pasal rajin. Jadilah dapat buat. Jadi jagalah salat kita. Subhanallah. Inilah harapan kita nanti di yaumil kiamah. Dan saya dah bilang, kita dapat peluang untuk sembahyang berjemaah, sembahyang tarawih ini jangan kita tinggalkan. Wallahi, ganjaran dia luar biasa. Saya dah terang
menerangkan awal-awal setiap malam 1,000 dari hamba Allah dimerdekakan daripada neraka jahanam, dan kita berharap mudah-mudahan kita lah orang yang termasuk di dalam 1,000 itu namanya yang dimerdekakan oleh Allah daripada neraka jahanam. Subhanallah. InsyaAllah besok kita akan jumpa lagi. Barang siapa yang sembahyang tarawih pada malam esok, malam yang ke-14, pada para malaikat akan datang menyaksikan mereka bersembahyang tarawih serta Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan dia. Subhanallah. Malaikat akan turun menyaksikan siapa-siapa yang datang salat tarawih, tak kira di mana, dan Allah tidak berarti dia tidak akan sesat. Maksudnya apa? Insya-Allah dia akan mati dalam iman, mati dalam husnul khatimah. Ada orang dia nak mati, dia sesat, keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah peliharakan kita hidup dalam iman, mati dalam iman, dan Allah Ta'ala masukkan kita dan ahli keluarga kita dalam syurga berserta iman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah, salamullah